Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Walimah doakan anak-anak sihat walafiat bersama keluarga tercinta. Marilah kita ucapkan rasa syahadat Allah SWT kerana telah melimpahkan rahmat-Nya serta memberikan kita kesihatan yang baik. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda dan juga para sahabat. Ini merupakan mata pelajaran akhlak tahun 1, pelajaran 2 bertajuk doa dan zikir harian dalam unit 1. Topiknya adab bangun tidur. Untuk pelajaran lepas, Maklimah sudah terangkan tentang adab sebelum tidur. Kenapa manusia perlu tidur? Kuatan diri. Sebagai seorang hamba Allah SWT, tidur itu merupakan ibadah. Bagaimana hendak menjadikan tidur bernilai ibadah? Caranya adalah dengan mengikuti tuntutan adab sebelum dan selepas bangun tidur. Baik, mari kita ulang kaji pelajaran lepas, iaitu adab sebelum tidur. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil sebelum tidur supaya tidur menjadi satu ibadah? Mari lihat slide yang telah disediakan. Pertama, menggosok gigi sehingga bersih. Kemudian yang kedua, mengambil wuduk seperti wuduk untuk mengerjakan solat. Ketiga, membersihkan katil supaya tidak ada kotoran atau serangga berbahaya di atas katil. Membaca doa tidur diikuti dengan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Langkah kelima adalah berbaring mengiring ke kanan dan menghadap ke arah kiblat. Selepas melaksanakan adab sebelum tidur, semestinya ada juga adab selepas bangun tidur. Marilah kita lihat adab-adab yang perlu diambil sebagai langkah selepas bangun tidur. Yang pertama sekali, bacalah doa bangun tidur sebagai tanda syukur kehadrat Allah SWT yang telah menghidupkan kita kembali. Maksud doa itu adalah segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Kenapa ada perkataan mati di dalam kedua-dua doa sebelum tidur dan selepas bangun tidur ini? Sebabnya adalah tidur adalah seumpama mati. Bukti tidur itu ibarat mati dapat dibuktikan dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Itulah sebabnya kenapa kita harus mengamalkan adab sebelum dan selepas bangun tidur. InsyaAllah dengan membaca doa dan adab yang sempurna, tidur kita diterima sebagai ibadah. Adab kedua adalah mengemas katil ataupun tempat tidur. Pastikan katil dikemas sendiri dan jangan mengharapkan ibu, kakak, makcik atau pembantu rumah untuk mengemas katil kita. Adab ketiga adalah menggosok gigi dengan bersih supaya berbau wangi. Setelah itu, mandi dengan menggunakan sabun supaya badan menjadi bersih dan segar. Setelah selesai mandi, keringkan badan dengan tuala yang bersih. Sidai tuala yang sudah digunakan di penyidai yang telah disediakan. Pakailah pakaian yang bersih dan terus mengambil wuduk dengan sempurna. Akhir sekali, kerjakanlah solat subuh sebab sebaiknya kita bangun awal sebelum azan berkumandang supaya kita dapat lakukan solat sunat tahajud sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai solat tahajud, sementara menunggu azan subuh adalah disarankan untuk banyakkan berzikir ataupun membaca Al-Quran secara berjemaah, sama ada di masjid ataupun di rumah bersama keluarga. Mari kita semak semula pelajaran hari ini, iaitu adab selepas bangun tidur.
Pertama, baca doa selepas bangun tidur. Kedua, mengemas sendiri tempat tidur ataupun katil. Ketiga, menggosok gigi dan mandi dengan bersih. Keempat, berwuduk. Dan kelima, mengerjakan solat subuh. Diharapkan pelajaran hari ini dapat membantu anak-anak dalam mengamalkan adab sebelum tidur. Lakukan amalan ini supaya tidur kita diterima oleh Allah SWT sebagai satu ibadah. Selamat menuntut ilmu walau di mana kamu berada. Tolong duduk di rumah, jaga kesihatan. Kita jaga kita, Allah jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.